What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Koverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borakkan berkenaan dengan One Piece. So guys, kat sini aku nak bagi tahu bahawa segmen untuk SNF Support Nakama First telah pun kembali. So kepada korang yang ingin promote korang punya business ke media sosial korang ke YouTube ke TikTok ke, tak kisahlah, sila PM ataupun WhatsApp nombor aku ataupun WhatsApp nombor yang tertera ya. So, spoiler untuk chapter 1089 dah keluar dan dalam chapter kali ini finally setelah sekian lama akhirnya siri cerita utama kembali ke Pulau Egghead. Sebelum ni dalam chapter 1088 kita boleh tengok macam mana Koby telah tumbuh dewasa, matang dan juga kuat. Yang mana dalam chapter tersebut kita boleh tengok macam mana latihan keras yang dibuat oleh Koby setiap hari dan setiap malam. Dia tak pernah miss untuk melatih tumbukan dia dengan menjadikan ship punching bag Garp dan Aokiji sebagai barang mainan dia dan telah pun membuahkan hasil. Dan kita juga finally dapat mengetahui macam mana Koby boleh dikidnap oleh Blackbeard, iaitu di mana dia telah mengorbankan diri dia demi menyelamatkan ratusan Marine dari dijadikan tebusan. Dan dalam chapter lepas juga kita dapat melihat bagaimana trio pasukan SWORD beraksi, which is Helmeppo, Prince Groose dan Koby. Dan paling best dalam chapter tu kita dapat melihat tumbukan One Punch Man Koby, Honesty Impact, yang telah menghancurkan tangan raksasa Avalo Pizarro. Dan finally Garp decide untuk stay behind dan membiarkan anak-anak buah dia untuk lari dari Hachinosu with the D fashion, which is dibekukan dalam keadaan tertawa. Tak sure sama ada Garp mati atau tidak, tapi kalau Garp mati maka sama seperti clan D yang lain macam Goldie Roger, macam Luffy yang hampir-hampir nak kena execute, dia mati dengan senyuman. So nak tahu apa yang disajikan dalam spoiler kali ini? Sejom, let's proceed with the content. Ikuzu Yarudomo. Spoiler kali ini aku dapat dari PUPs dan chapter 1089 nantinya akan bertajuk The Siege Incident atau bermaksud insiden pengepungan. Dalam chapter ini kita dapat melihat reaksi masyarakat seluruh dunia terhadap berita yang menimpa Garp di Hachinosu yang telah pun dipost di dalam surat khabar. Kemudian kita dapat melihat anak Makino memberi reaksi yang penuh dengan excitement terhadap berita tentang Luffy. Kemudian selain dari berita tentang Garp dan Luffy, kita juga dapat melihat berita-berita bencana yang lain yang telah berlaku di seluruh dunia One Piece. Kita juga akan mendapat berita berkenaan kehilangan sebuah pulau yang diberi nama Lulusia, yang mana lokasi di mana pulau tersebut berada kini hanya tinggal satu lubang besar, manakala paras air laut di sekitarnya meningkat. Kemudian kita bakal dibawa ke Egghead Island di mana kita dapat melihat ramai barisan Vice Admiral menghala ke sana bersama-sama Admiral Borsalino Kizaru dan Gorosei Senja Garcia Satun. Di sana akan berlaku sebuah perbincangan berkaitan cara untuk menyekat segala pintu keluar dari Pulau Egghead tersebut. Dan pada ketika itu juga akan berlaku sedikit flashback yang akan memaparkan tentang Vegapunk, Kizaru dan Sentomaru. Di akhir chapter nanti kita bakal melihat York telah menghubungi Gorosei dan meminta tolong dari Gorosei untuk melindungi dan menyelamatkan dirinya daripada Monkey D. Luffy. Kemudian kita bakal melihat Mugiwara Crew dalam satu double page dan chapter pun akan tamat dekat situ. Dan menurut leaker juga next week manga bakal bercuti. So guys, nampaknya dari spoiler ini first kita tahu pasal planning Morgan sebelum ni telah pun selesai, which is dia kata dia nak keluarkan berita pasal Luffy tu kan. Cumanya dalam spoiler ni just cerita reaksi anak Makino dekat Luffy je lah. Kita still tak tahu apa yang Morgan letak. Adakah dia nak teruskan dengan tajuk yang dicakap dalam chapter sebelum ni atau dia letak tajuk yang lain pula. Dan adakah Oda akan menggunakan old fashionnya, iaitu tidak mendedahkan lagi apa yang terpahat ataupun tercatat di dalam surat khabar berkenaan dengan Garp, yang seperti mana berlaku kepada Koby yang membuatkan sidang peminat One Piece tertanya-tanya adakah berita yang dibacakan oleh sidang ataupun rakyat di seluruh dunia One Piece ini tentang Koby itu adalah berita berkenaan dengan kematian Koby atau sebaliknya. Dan sebaliknya lah perkara yang berlaku. So, adakah perkara yang sama juga Oda akan tampilkan untuk berita berkenaan dengan Garp ini? Dan berkenaan dengan
pendedahan tentang Pulau Lulusia yang sekarang ini hanya tinggal satu lubang besar dan paras air dia telah pun naik. So dekat sini aku tak boleh nak kupas panjang sebab aku perlu dulu tengok apa yang berlaku ataupun gambar yang ada dekat dalam mangga, panel-panel yang ada dekat dalam mangga, barulah kita dapat mengupas. Sebab daripada pendedahan ini sahaja pun aku tak dapat gambaran, tak dapat nak gambarkan apa yang telah berlaku. Yes, kita tahulah bulatan besar tu mungkin boleh jadi macam bulatan masa dekat NS Lobby tu kan, ada hole yang besar kat situ kan, tapi kita tak tahu macam mana lagi. So kita kena tunggu chapter 1089 ni keluar dulu. Lepas tu kita juga didedahkan bahawa Vice Admiral telah turun padang bagi mengeskort dorang punya sultan dorang Saint Garcia Satun. Tak cukup dengan seorang Admiral, banyak lagi Vice Admiral yang telah dikerahkan untuk datang ke Egghead Island. So kat sini buat kemungkinan Kizaru lah yang mengarahkan dorang untuk datang kan. Dan kat sini juga aku rasa korang pun mungkin sama macam perasaan aku juga, tak sabar-sabar untuk melihat bagaimanakah, apakah kemampuan yang akan ditonjolkan oleh Oda terhadap karakter ini, iaitu Saint Garcia Satun. Sebab yelah, pada aku mungkin Saint Garcia Satun ni dia perlu mendapat ancaman yang besar dulu, ataupun Kizaru pun dah down, Vice Admiral pun dah down kan. Diorang ni semua dah tak boleh nak berlawan, tak boleh nak bertempur dah semua. Barulah Saint Garcia Satun ni barulah dia akan tunjukkan kemampuan sebenar dia macam mana. Sebab sebelum ni masa dekat Pangia Castle tu, dia terus keluarkan kekuatan dia terus keluarkan kemampuan dia. Sebab dia bukan dia diancam, tapi disebabkan dia punya King Bob dia yang diancam, Im Sama yang diancam. Disebabkan itulah dia terus transform menjadi sosok yang macam gitulah yang kita boleh tengok dalam chapter tu. Tapi dalam chapter ni mungkin Vice Admiral akan lawan dulu, dan mungkin kita akan saksikan kekuatan dan kemampuan Vice Admiral ni macam mana kan. Sebab banyak juga Vice Admiral yang datang dekat Egghead ni yang kita still tak tahu apa nama dia pun, kita tak tahu karakter dia macam mana kan, Devil Fruit dia, kekuatan dia, haki ke apa macam mana pun kita tak tahu lagi. So itu pun akan menjadi satu perkara yang menarik juga untuk Oda dedahkan. Lepas tu tentang Kizaru, sebab sebelum ni kita boleh tahu macam mana Akainu dan juga Aokiji bertarung, dan apabila diorang bertarung, tengok macam mana dekat Pang Hazard kan, sebelah dah jadi Iceland, sebelah dah jadi Magmaland, dah macam Disneyland dah aku tengok Pang Hazard tu kan. So kita still tak tahu macam mana Kizaru ni punya power kan. Nanti satu kota tu dia jadi bercahaya, jadi bandar yang bercahaya pula, manalah kita nak tahu kan. Itu pun akan menjadi satu perkara yang menarik juga untuk manga pada chapter-chapter yang akan datang. Dan Saint Garcia Satun ni pun kita nak tahu juga macam mana kemampuan dia, bila dia transform tu apakah bentuk transformasi dia. Dan aku juga tak sabar-sabar nak tengok flashback yang akan memaparkan pasal Vegapunk, Kizaru dengan Sentomaru. Sebab aku rasa yang mungkin Kizaru ni dia ada percentage jugalah kan, tak tahulah berapa banyak percentage tu yang mengatakan yang Kizaru ni akan belot. Sebab apa? Sebab sebelum ni kita boleh tahu yang Akainu ni dia memegang absolute justice. Lepas tu Aokiji ni dia memegang moto lazy justice. Tapi Kizaru ni dia memegang prinsip unclear justice. Tak tahu justice dia ni macam mana. So kat situ juga ada probability yang dia akan belot dan memihak kepada Vegapunk. Ini hanyalah andaian sahajalah guys. Dan aku juga teringin nak tengok macam mana gambarnya Mugiwara Crew dalam satu double page nantinya. So guys, I guess that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. Please drop your comment berkenaan dengan spoiler ini. Apakah yang paling korang ternanti-nantikan dalam chapter 1089. Dan jangan lupa, kalau korang perlukan servis dan perkhidmatan aku untuk bantu meningkatkan sales korang atau meningkatkan jumlah subscribers ataupun followers korang, jangan lupa untuk PM number aku supaya aku dapat masukkan korang dalam segmen Support Nakama First. So guys, that's all I have untuk perkongsian kali ini. See you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi